tajuk mencari kebahagiaan. Okey, tajuk dia special sikit lah kan. Sebab yang biasalah kalau kita fahamkan mencari kebahagiaan ni setiap orang lain-lain. Ada orang dia rasa bahagia apabila dia ada banyak duit. Kan, dia rasa bahagia bila ada banyak duit. Ada orang dia rasa bahagia apabila dia boleh nampak anak dan isteri ada di rumah. Okey. Maksudnya jadi ada orang juga dia rasa bahagia bila dia dapat tolong mak ayah dia. Jadi dia sanggup kira orang kata ada setengah orang dia sanggup berkorban tak kahwin lagi sebab nak pastikan adik-adik dia berjaya. Belajar sampai universiti kan, sampai orang kata dah kerja settle semua barulah difikir pada dia. Pasal diri dia lah. Itulah kebahagiaan dia kan. Jadi kebahagiaan tu dia subjektif. Jadi malam ni Ustaz nak sampaikan macam mana nak mencari kebahagiaan tu yang sebenar-benarnya. Okey, dipersilakan Ustaz. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator kita. Okay. Dan juga tuan-tuan perempuan yang ada dekat dalam malam ni, ada sama dekat Zoom meeting pada malam ni. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kepada pelbagai nikmat, ujian dan juga pelbagai bentuk ruang-ruang nikmat dan untuk kita meneruskan hidup, untuk kita merasai kasih dan sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana selagi mana kita beriktikad ataupun kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan sentiasa terselamat daripada bahaya bencana yang boleh menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk pada malam ni perkongsian saya ni berkaitan dengan mencari kebahagiaan, sebab tujuan asalnya saya nak fikir-fikir apa yang saya nak kongsikan kepada tuan-tuan perempuan pada malam ni. Jadi saya teringat dulu waktu saya belajar dulu. Ada seorang pensyarah waktu di kuliah. Kuliah saya tu, kuliah syariah dulu. Dia sebelum dia mengajar tafsir ayat hukum ni, dalam pelajar syariah ni dia ada kena ambil satu subjek tafsir ayat hukum. Dia sebelum dia buka satu mukadimah dia, bagaimana kita nak mengejar kebahagiaan dan kita mengejar kebahagiaan. Tapi dia mengambil ibarah ataupun dia ambil satu pendekatan daripada wahyu Allah yang telah ada dekat dalam Al-Quran. Dia bawakan daripada surah Al-Insyirah sahaja. Panjang lebar lah dia terangkan. Cuma pada malam ni saya nak kongsikan satu atau dua ayat je lah. Kalau tak sempat kita dapat satu pun alhamdulillah dah. Kerana surah Al-Insyirah ni, tuan-tuan dan puan-puan, dia merupakan satu surah untuk kita mencari kebahagiaan. Surah Al-Insyirah ni Allah jadikan dia untuk kita merasa ketenangan. Dan surah Al-Insyirah ni juga tuan-tuan dan puan-puan, dia adalah surah yang boleh mendatangkan kegembiraan. Dan surah Al-Insyirah ni tuan-tuan dan puan-puan, dia satu garis panduan, satu guideline yang telah Allah telah nyatakan dekat dalam Al-Quran. Ada 7 ayat semua kan, ada 7 ayat kan. Tapi kalau kita dapat beramal dengan salah satu ayat ni pun dah cukup bagus dah, dah cukup baik dah. Tak mampu nak amal tu je, amal satu pun alhamdulillah dah. Kan? Pintu kebahagiaan tu akan muncul. Pintu ketenangan tu insya-Allah akan muncul. Kita selalu baca dekat dalam surah hari-hari berkaitan dengan surah Al-Insyirah ni. Kadang-kadang kita baca dalam solat, kadang-kadang kita baca ketika mana kita nak berzikir, kadang-kadang dalam majlis baca Yasin pun selepas habis daripada Yasin tu ada kita baca selain daripada surah Al-Kafirun, surah Al-Ikhlas, ada 3 kul, dan juga ada terselit di situ kita baca juga surah Al-Insyirah. Kerana kalau kita tengok dalam kitab-kitab tafsir, kitab-kitab yang besar, surah Al-Insyirah ni dia menceritakan tentang keagungan Nabi Muhammad kita, Nabi kita. Sebab lafaz dia alam nasrah laka. Kalau kalimah ka tu
alam nasyrah laka. Ka tu kan. Ka tu merujuk kepada kamu. Kamu tu siapa? Itu Nabi Muhammad lah. Itu kepada Nabi Muhammad. Dia ayat ni khususkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia cerita wa wada'na anka wizrak. Anka wizrak. Wizrak ka tu itu merujuk kepada Rasulullah. Tapi kita jangan lupa sekalipun Rasulullah telah pun wafat, telah pun pergi, dia tetap boleh diamalkan kepada kita. Seperti dalam ada satu kaedah dalam usul fiqh, dalam kaedah usul fiqh ni ada satu kaedah tu, kaedah usul fiqh ni dia kata, kaedah tu berbunyi al-mukhatab, iaitu orang yang difirmankan tu, iaitu orang yang difirman ni ialah Rasulullah lah. Orang yang difirman ni izaftahala, sekiranya dia telah pergi, sekiranya dia telah takdir, dia telah wafat, intakhala ila ummah. Jadi peranan ayat tersebut dia akan berubah kepada umat tersebut. Sekalipun ayat tersebut dia memang dikhususkan untuk Rasulullah, tetapi wahyu telah terhenti, Rasulullah pun telah wafat. Maka peranan ayat tersebut kita boleh aplikasikan dalam kehidupan kita. Sebab ayat ni memang diturunkan kepada Nabi kita. 7 ayat ni memang khusus untuk kekasih kita Rasulullah SAW. Semuanya ada perkataan kaf. Perkataan kaf tu merujuk kepada Nabi Muhammad. Kaf tu kaf mukhatab dalam bahasa Arab kan. Maknanya kamu. Jadi bagi orang kadang-kadang tu dia tak faham, dia masih belum dapat kefahaman lagi, dia ataupun dia tak tahu, maka mungkin dia akan terfikir, buat apa aku beramal dengan ayat ni, kerana ayat ni dikhususkan kepada Rasulullah, bukan untuk saya, untuk aku. Jadi dia tak faham peranan ayat tersebut. Tapi kalau dia faham peranan ayat tersebut, dia faham tujuan Al-Quran itu diturunkan, dia faham kaedah baca Al-Quran, maka setiap domir ataupun perkataan kaf yang ada dekat dalam Al-Quran itu sebenarnya merujuk kepada umat-umat seterusnya. Seperti mana yang ada kat dalam kaedah fiqh juga mengatakan bahawa khitabun nabi khitabul ummah. Apa sahaja yang difirmankan kepada nabi itu sebenarnya dia adalah difirmankan untuk kita juga. Dia bukan sekadar untuk apa yang berlaku pada nabi itu, bukanlah dikhususkan untuk nabi. Akan tetapi dia juga kadang-kadang boleh berperanan untuk dikhususkan kepada kita. Baik pada zaman sahabat, baik pada zaman selepas bersahabat tabi'in, baik daripada zaman tabi'in sehinggalah ke generasi kita pada hari ini. Jadi peranan ayat Al-Quran ataupun peranan dalam surah Al-Insyirah itu boleh kita aplikasikan, boleh kita amalkan sampailah pada zaman kita dan juga bersama anak-anak kita sehinggalah zaman-zaman sampai kita dia sampailah kita semua ni dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi peranan ayat ni sangat relevan dan sangat boleh dalam surah Al-Insyirah ni boleh digunakan sampai pada hari ini dan juga untuk digunakan sampai pada masa akan datang. Kerana dalam surah Al-Insyirah ni, tuan-tuan dan puan, dia menjawab semua masalah-masalah yang berlaku pada zaman sekarang ni. Kita tengok dulu kan, pada zaman kita COVID mula tu, macam-macam yang terjadi pada masyarakat kita kan. Ada yang tertekan, ada yang stres, ada yang paling sedih sekali apabila dia membunuh diri kan. Kes bunuh diri tu berlaku, memang betul ia berlaku apabila kita ditekan, apabila kita dalam keadaan tekanan. Akan tetapi kalau kita menyingkap balik pada surah Al-Insyirah ni, dia sebenarnya boleh mengubat pada masalah-masalah ni, terutamanya masalah stres masalah stres kan. Saya stres mengajar pelajar tak masuk kena stres juga kan, stres tu. Jadi masalah kemurungan boleh dirawat dengan surah Al-Insyirah ni. Masalah tak bahagia dengan kehidupan, mungkin tuan-tuan perempuan yang berniaga, yang berniaga ni mungkin pernah berlaku masalah, pernah berlaku stres kan. Maka kalau kita dalami surah Al-Insyirah ni, insya-Allah kita boleh faham, dia boleh mengubati hati kita, boleh memberi ketenangan kepada hati kita. Dalam ayat 7 ayat ni dia boleh menambahkan lagi keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita nak tahu di antara asbab kemurungan ni,
biasanya berlaku kemiskinan kan. Contoh berlaku bila berlaku pada masa COVID. Pada masa COVID itu ada yang diuji tak bekerja, susah nak pendapatan gaji kena potong ke. Semua tu boleh menyebabkan daripada stres ataupun kemurungan. Okay. Jadi macam mana kita nak merawat hati kita ni, nak merawat penyakit kita ni yang sampai satu masa apabila kalau kita gagal nak kawal, dia boleh merasakan jadi bahaya, jadi parah. Jadi parah. Kalau kat barat, kalau kat barat lah. Kalau ada student saya tu dia ada buat satu subjek latihan ilmiah kan. Latihan ilmiah tu macam kena buat mini kajian lah. Dia buat pasal motivasi dalam ketika mana pandemik PDPR ni. Dia baca bacaan dia dan dia tuliskan dalam dia punya literature review dia tu, mengatakan bahawa dekat barat tu semakin ramai, hampir 80% di barat, khususnya di Amerika Syarikat, hampir 80% yang pergi berjumpa dengan doktor untuk merawat sakit jiwa. Jadi dekat negara kita pun berlaku juga dah. Negara kita pun berlaku juga. Sehingga kan kat tempat kita, kat negara kita sediakan hotline kan. Ada hotline. Jadi di antara sebab-sebab dia kerana dia liability kan. Tanggungan kewangan yang menekan, sampai akhirnya dia tak tahu nak contoh, tak tahu nak buat apa, bila akan jadi stres. Ada yang datang daripada masalah keluarga ataupun masalah di antara suami dengan isteri. Suami stres kerja, balik muka monyok. Isteri pun stres kerja, dengan ada ujian daripada ragam-ragam anak-anak. Tapi kalau kita gagal nak kawal tu, dia akan menyebabkan kita boleh menjadi tambah parah. Namun alhamdulillah, sebenarnya Al-Quran ni dia tak pernah pun nak biarkan kita terkapai-kapai. Al-Quran ni takkan biarkan kita terkapai. Malah Al-Quran ni boleh menjadi pusat pemulihan lah, tempat untuk kita pulih kan. Semua orang ada masalah, saya ada masalah, tuan-tuan ada masalah, orang di luar pun ada masalah. Cuma kadang-kadang tu kita kena pandai cara untuk kita menyusun ataupun mengorganisasikan bagi kita nak mengawal masalah-masalah ataupun yang paling biasa ulama sebut, menyembunyikan masalah tersebut. Kadang-kadang ada orang yang gagal, bila dia stres akan dilihat sebagai orang masalah, murung, tak tentu arah, nak makan pun tak lalu, nak tidur pun tak boleh, kau nak baring kanan tak boleh, kau nak baring kiri pun tak boleh juga. Itulah antara sebab pekerjaan dia ni. Rupa-rupanya dalam Al-Quran, Allah dah menerangkan, Allah dah bagi penerangan sebab untuk kita kebahagiaan, sebab untuk kita bahagia ni. Yang pertama, dalam ayat pertama tu, mereka yang berlapang dada, antara ibrah kita belajar berlapang dada, mereka yang berlapang dada, hasil daripada ketinggian keimanan kita kepada Allah SWT. Maknanya apabila kita berlapang dada, hilanglah segala bentuk masalah-masalah yang berlaku dekat dalam diri kita, stres ke, marah ke, berdendam ke, ataupun iri hati ke, sakit hati ke. Di mana kalau kita tengok dalam ayat pertama dalam surah Insyirah tu, Allah nyatakan alam nasyrah laka sadrak. Walaupun kalau kita baca terjemahan Al-Quran pada hari ini, ataupun tafsir pimpinan Ar-Rahman ke, ataupun Quran yang dulu tak ada tafsir kan, lepas tu bentuk Quran Majid, lepas tu Rasam Osmani, lepas tu pula ada Quran yang ada warna kala-kala tu, ada rumus siap. Sekarang ada Quran siap ada rumus. Kat warna ni kena baca macam mana, kat warna ni mana. Kalau kita ikut terjemahan dekat situ, dia akan kata kita akan nampak terjemahan itu seolah-olah macam persoalan kan. Alam nasyrah laka sadrak. Kita akan nampak dia macam bentuk persoalan. Akan tetapi sebenarnya ayat ni kalau dalam kita tafsir, dia bukan dalam bentuk persoalan. Sebab bukanlah dia nak menyoal pada Nabi, bukanlah nak menyoal Rasulullah ayat ni. Allah bukan, Allah tak nak pun nak soal Nabi. Sebab
Allah ni sifat dia maha mengetahui. Dia tahu. Dia tak tahu dah. Kan? Allah huwa a'lam. Dia lebih maha mengetahui daripada kita. Kan? Kalau ikutkan tafsir dan terjemahan, dia kata, bukankah kami yang melapangkan dadamu wahai Muhammad. Tapi kalau ulama tafsir mengatakan, sebenarnya dia bukan bentuk soalan. Kalau dalam ilmu balaghah dipanggil at-takrir. Ataupun yang lebih tepat lagi, istifham li takrir lah. Itulah ilmu balaghah. Jadi sebenarnya Allah nak beritahu, kami ni Allah sudah pun melapangkan dadamu wahai Muhammad. Kami ni sudah pun melapangkan dada wahai Muhammad. Tak ada nak minta lagi, Allah dah lapangkan dada dah. Sebab apa? Kerana atas asbab daripada kebahagiaan, asbab daripada kesabaran, asbab daripada ujian yang Rasulullah terima daripada kecil, daripada lahir, daripada kecil. Kemudian sehinggalah Rasulullah duduk dengan atuk dia, duduk dengan pakcik dia, duduk dengan pakcik dia. Kemudian sewaktu bayi kecil lagi tu dah berpisah dengan ibu dia kan. Maka Allah campakkan ayat ni, Allah berikan wahyu ni. Jadi sebenarnya kalau ikut Al-Quran tafsir, dia mengatakan bahawa kami ni, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, sudah pun melapangkan dada wahai Muhammad. Sebab kalau kita tengok dalam ilmu usul fiqh ke ataupun kaedah-kaedah fiqh ke, mereka mengatakan kalau Allah ni bagi tahu sesuatu perkara kepada Muhammad, sebahagian daripada bentuk lafaz yang telah sampai kepada Rasulullah tu kadang-kadang tu untuk arahan. Maknanya apa sahaja yang disampaikan oleh Allah SWT kepada Muhammad, dia sebenarnya untuk melatih kita, untuk melatih diri kita ni supaya berlapang dada. Untuk kita berlapang dada. Allah nak suruh kita latih untuk kita faham tentang makna nasr al-insyirah ni agar kita berlapang dada dari segedap bentuk masalah stres, kemurungan. Maka kalau kita berlapang dada, insya-Allah. Kalau kita nak bandingkan dengan nabi-nabi yang lain, pun sama juga ada pelbagai bentuk ujian ni. Nabi Musa, contoh, Musa dia dia kena berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbi shrah li sadri, kan? Nabi Musa dia berdoa kepada Allah, Rabbi shrah li sadri. Tapi Rasulullah tak ada berdoa lagi, Allah dah bagi dah wahyu ni, alam nashrah laka sadrak. Ini menunjukkan bahawa makam kekasih kita ni, makam Rasulullah SAW lebih haudah, lebih a'la, lebih tinggi. Tak ada nak doa dia, Allah dah bagi dah, alam nashrah. Jadi daripada ayat yang alam nashrah laka sadrak ni, Allah nak beritahu bahawa nikmat yang ada kat atas dunia sebenarnya kita boleh kecapi. Apa jua masalah yang ada kat ni, sekiranya kalau kita berlapang dada, dia akan jadi dada yang sempit tu boleh jadi lapang. Kalau kita faham, kita boleh redha dengan setiap apa kepahitan yang berlaku. Kita belajar dengan hikmah-hikmah yang berlaku, kan? Allah Ta'ala dia nak uji pada kita ni, sampai kita ni Allah nak didik kita, didikan Allah ni, apa sahaja bentuk ujian yang Allah uji kita, sebenarnya Allah nak tengok tahap kesabaran kita. Boleh tak kita kawan dengan ujian tersebut, ataupun kita nak lawan ujian tersebut, ataupun kita nak menidakkan ujian tersebut. Sebagian ujian, memanglah sebagian ujian tu kita boleh lawan, sebagian ujian tu kita kena berkawan dia. Bagi contoh macam orang yang kena kanser. Bagi contoh orang yang kena kanser, dia kena berkawan dengan penyakit tu. Kalau dia tak berkawan, kalau dia dengan penyakit tu, dia tak kuat lah. Dia tak boleh stres, dia tak boleh merana dengan penyakit tu. Dia kena rasa seronok dengan penyakit tu, dia kena berkawan dengan penyakit tu. Dia kena redha. Ya, betul, dia kena redha. Kalau dia tak redha, dia akan jadi benda musibah. Begitu juga dengan orang-orang yang tidak senasib anggota dengan kita ataupun orang OKU kan. Dia kena berkawan dengan sifat yang telah Allah jadikan. Dia kena redha, dia kena terima dengan apa yang Allah jadikan. Kerana perkara tersebut sudah ditakdirkan. Itu takdir. Kalau dalam fiqh dia katakan takdir itu sebagai takdiri, maqasid takdiri. Itu suatu benda yang memang tak boleh nak elak lah. Buatlah macam mana pun memang tak boleh lah. Persoalah macam mana pun Allah dah jadi dah. Kenapalah aku ciptakan macam ni? Tengok adik-beradik yang lain okey je. Tengok adik abang kita elok je. Tapi kenapa time pada kita Allah uji begini? Dia merupakan satu asbab untuk kita capai bahagia, dan yang paling
besar sekali, dia merupakan jalan pintas untuk kita ke syurga. Maknanya setiap apa ujian yang Allah bagi kita ni, dia merupakan jalan pintas untuk kita. Makin banyak ujian yang kita dapat, sebenarnya itu merupakan asbab untuk kita jalan pintas ke syurga. Bagi contoh orang buta, bagaimana kita orang buta, Allah tarik mata dia, Allah tarik mata dia, kan? Kalau dia, sedangkan ada hadis berkata, bagi orang yang Allah cabut anggotanya seperti mata, Allah akan gantikan dengan di syurga. Jadi setiap kehilangan yang kita ada ataupun kesukaran yang kita lalui, kepayahan yang kita lalui, ia merupakan sebenarnya bukan jalan pintas untuk ke syurga. Dengan asbab kita bersabar, asbab kita berlapang dada, asbab kita memahami ayat yang pertama dalam surah Al-Insyirah ni. Maka dia tidak, semakin banyak kita diuji, semakin banyak berguguran dosa-dosa yang telah kita pernah lakukan, untuk kita sentiasa takarrub ataupun dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini bukan satu perkara yang penting untuk kita dalam kehidupan kita, perlu berlapang dada. Kalau kita tengok sirah Nabi Yusuf, macam mana dia diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diuji oleh Allah. Dia ni adik-beradik ramai. Ada abang dia, ada adik dia. Tapi adik-beradik ni dengki kat dia. Sakit hati dengan dia. Dia ni kesayangan daripada mak dia, ayah dia. Kan? Dia sampai kena buang telaga, tu kena jual pula. Tapi semua tu asbab untuk dia mencapai kebahagiaan. Untuk dia jadi uji. Sekalipun kalau adik dia tak dengki, mungkin Allah tak a'lakan dia, tak tinggikan dia. Orang pun tak nampak kehebatan dia. Kan? Bila Allah nak uji seseorang itu, maknanya Allah nak bagi meninggikan darjat seseorang tersebut. Kan? Allah akan bagi mudah orang untuk menyakiti kita. Sebabnya Allah nak bagi darjat kita ni tinggi. Bila kita buat benda yang baik itu, merupakan satu nikmat rahmat. Kan? Walaupun kadang-kadang tu kalau kita buat benda baik, kadang-kadang tu orang anggap benda tu apalah dia ni buat benda baik, kan? Orang pelikir kan. Itu walaupun dia pedih, walaupun kita kena kutuk ke, kena hina, tapi dia merupakan satu rahmat daripada Allah SWT. Sebab apa? Sebab ada satu patah Arab tu, dia kata kayu ud yang wangi ni, kita tak akan dapat mencium bau dia kalau kita melainkan dengan kita membakar dia. Kena rasa pedih dulu, baru berasa nikmat begitu. Kayu ud wangi tu kan, kalau kan pernah tengok yang bukur kan. Kalau bubur itu dia tak bau wangi, tapi kalau kita bakar baru kita bau wangi dia. Begitulah pemuaan dalam pepatah Arab lah. Itu betul lah tu. Maknanya pernah tengok bukur kan. Bukur tu ada serbuk ud tu, maka kalau kita bakar kan dia akan nyebut. Begitulah pemuaan dalam Arab tu. Kalau kita tak bakar dia, maka kita tak rasa bau dia. Itulah. Jadi peristiwa sebagai contoh tadi Nabi Yusuf tadi, kemudian dia dijumpai oleh orang yang berdagang itu. Orang yang lalu tu pun bukannya orang yang baik juga. Kerana kalau orang tu baik, mungkin Nabi Yusuf akan dikembalikan kepada keluarganya. Akan tetapi dijual pula tu, kemudian dia jadikan hamba kepada Al-Aziz kan, daripada Al-Aziz tu, pemerintah di Mesir pada ketika itu. Jadi peristiwa ni sebenarnya Allah nak bagi pada kita untuk setiap ujian yang berlaku kat atas diri kita ni, untuk Allah untuk meninggikan darjat kita, terutama apabila kita berlapang dada dengan daripada contoh ayat dalam Alam Nashrah Laka Sadrak. Jadi apabila akhirnya bila orang-orang yang bersyukur ni di atas setiap bala yang Allah jadikan ni, Allah dah tetapkan ni, berlapang dada, maka dia akan jadi, kehidupan dia tersebut akan jadi luar biasa, akan sentiasa bersyukur, sehingga kan setiap ujian yang pahit bila datang pada kita, kegagalan yang berlaku atas diri kita ni sebenarnya bukan satu sebab untuk kita berjaya pada masa akan datang. Bagi contoh, untuk mendapat nikmat yang seterusnya, kadang-kadang Allah nak uji tu, bukan Allah nak tangguhkan, kan? Allah tak tangguh. Kalau kita minta hari-hari kita minta tapi Allah tak kabulkan, itu kan maksud Allah tidak mengkabulkan doa kita. Tapi Allah nak lihat sejauh mana kita ni, selama mana kita dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah sebab kerana kita hanya sekali berdoa je Allah nak perkenankan,
Mungkin boleh pada ahli-ahli lah, pada orang-orang yang dekat kepada Allah, orang yang selalu takarrub kepada Allah mungkin dapat. Tapi pada orang kita seperti kita ni yang selalu banyak kesilapan ni, Allah nak tengok uji sejauh mana kita punya pengharapan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu sajalah perkongsian saya pada malam ni. Semoga adalah sedikit manfaat daripada sepotong ataupun satu ayat daripada surah Al-Insyirah ni. Saya sendiri pun tak terlepas daripada dosa, tak terlepas daripada kesalahan. Saya mohon ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja dah. Saya kembalikan kepada tuan moderator kita, insya-Allah. Okey, terima kasih Ustaz. Terima kasih atas perkongsian pada malam ni. Bila saya pun buka alat tafsir kan surah Al-Insyirah ni sebenarnya selalu baca kan, tapi bila kita lihat balik dia punya tafsir tu, masa dia sebut kat sini, Allah bagi kita tahu, Allah lapangkan dadamu, lepas tu dia cakap kami juga telah turunkan bebanmu kepadamu. Maksudnya macam soalan tadi Ustaz cakap tadi, dia bukan persoalan. Dia orang kata dia ayat penyata lah. Allah dah bagi tahu dah siap-siap. Lepas tu yang memberatkan belah kamu dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu. Maksudnya mu tu adalah Nabi Muhammad lah. Jadi orang kata surah ni surah kegembiraan lah, kelapangan. Nak beritahu setiap ujian yang didapat, kalau kita dapat bersabar dengannya, Allah akan janjikan kemudahan. Maksudnya jadi bila iktibar yang boleh kita dapat, setiap apa yang kita lalui, kita memang diuji lah. Diuji pelbagai ujian setiap hari lah, ada setiap hari kan. Jadi kita ambil iktibarnya lah, kita hadapinya dengan sabar, kita reda kan. Orang kata tadi kita berkawan dengan kesusahan tu, ataupun kita nak lawan, ataupun kita nak menidakkannya kan. Jadi kita pilihlah, pilihan tu di tangan kita. Jadi kalau untuk yang mendengar pada malam ni, jikalau lah ada yang rasa macam susah sangat, jadi berkawanlah, kata berkawan dengan carilah orang untuk berkongsi masalah kan. Macam tadi Ustaz cakap boleh jumpa doktor semua kan. Jadi kalau mungkin dekat kita ni nak cerita masalah ke orang yang kita tak kenal mungkin susah, jadi kita ceritalah pada suami kita ke, pasangan kita ke, mak ayah kita ke, apa masalah yang kita hadapi, berkongsi dengan rakan sekerja ke kan, dengan bos ke, dengan upline ke. Sebab Allah dah sediakan dah semua ni, orang kata medium, perantara lah, untuk dipermudahkan segala urusan kita pada malam ni. Okey, terima kasih Ustaz atas perkongsian pada malam ni. Sangat best lah bila dengar tadi Ustaz cerita pasal kisah-kisah Nabi semua. Nanti siapa yang mendengar ni nanti okey, bolehlah kongsi balik, kan, kongsi balik dengan kawan-kawan balik, buat status kat media sosial pun. Sebab Amir ada terbaca tadi, ada orang tu dia tulis status, dia tanya, jikalau di tempat tu macam dia ada Afrika ke, kalau Islam tu tak sampai dekat dia, adakah Allah, apa macam soalan dia, orang tu macam mana nasib orang tu? Adakah dia terus dihisap, terus masuk ke neraka, ataupun Allah maafkan beliau? Maaflah kaum tu sebab dia tak dapat Islam kat situ. Jadi ada orang dia share link kat situ, apa Ustaz Zaki Naik tu, dia ceritakan detail dia kan. Jadi tujuan kita ni menyampaikan, kalau kita dapat satu macam malam ni kita dapat ilmu berkaitan dengan surah Al-Insyirah, jadi kita sampaikan kepada orang lain, kan, kita berkongsi dengan orang lain, gunalah media sosial semua untuk buat pahala. Okey. Okey, itu saja perkongsian Amir, orang kata kesimpulan lah daripada tajuk pada malam ni. InsyaAllah semoga kita dapat beramal dengan apa yang kita dah belajar pada malam ni. InsyaAllah kita akan jumpa pada minggu depan juga dengan ustaz lain jugalah. Okey, terima kasih Ustaz. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.